sehingga sanggup melanggar segala prinsip perjuangan sendiri. Larut. Semasa berkempen, Larut dah terlampau. Banyak sangat dakwaan tu. Sebagai contoh, Yang Mak Muhammad Tambun sendiri menyanyikan lagu. Sedap. Oi. Muhammad. Langkah Sheraton macam mana Muhammad? Okey. Dah. Yang Mak Muhammad Tambun sendiri pun dah tahu. Ada sebilangan ahli-ahli parlimen sebenarnya tidak rela diperlakukan sedemikian. Mereka hanya menunggu waktu untuk menentang penindasan ini dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Mereka tidak rela dipermainkan. Tuan Dipertua, Perikatan Nasional adalah sebuah parti yang akan mengekalkan perjuangan yang berprinsip. Kami mahukan kerajaan yang bersih dan berintegriti. Larut. Pada masa saya jadi Perdana Menteri kali pertama, saya pergi cuti selama 2 bulan. Di masa saya cuti, Datuk Seri Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri diberi tanggungjawab sebagai acting Prime Minister. Tetapi ternampak dianya tak dapat menangani masalah. Selepas saya itu pula berlaku financial crisis yang mana ringgit Malaysia ini turun nilainya. Jadi bagi yang saya pada masa itu Datuk Seri Anwar juga menjadi Menteri Keuangan. Cara dia menangani masalah kejatuhan nilai ringgit itu ialah dengan mengikuti pendapat jangan terus-terusan jangan menderhaka. Saya berpendapat bahawa kalau kita ikut IMF dan World Bank, kita akan jadi bankrupt dan kita tak dapat melaksanakan dasar ekonomi negara kita. Tetapi Anwar tak ada cadangan yang lain daripada mengikuti IMF dan World Bank. Sebab itu saya terpaksa selagi tidak dimenangkan oleh yang berucap bukan ambil alih kementerian tapi juga Kementerian Keuangan itu saya cari jalan untuk selamatkan negara. Jangan terus-terusan menyatakan kepalsuan. Tuan Dipertua, silakan. Tuan Dipertua hanya bagi saya 10 minit. Okey. Sebab itu saya tidak membenarkan sesiapa untuk mengganggu. Jangan. Dia tak bagi, jangan bangun Silakan. Pada 24 hari bulan November, sebaik saja Yang Mak Muhammad Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sebuah agensi berita dari Itali, Agenzia Nova, menerbitkan artikel bertajuk First full-blown homosexual elected Prime Minister in an Islamic. Speaker, itu apa kaitan? Speaker, saya minta kenyataan itu ditarik balik. Kurang sopan dan kurang ajar. Laporan ini menghina Yang Fakta. Jelutong jangan celaka Jelutong. Jelutong tu fakta lah. Laporan berita. Berani bangunlah. Dengarlah dulu. Dia menghina Yang Muhammad Perdana Menteri. Tindakan tegas harus kita ambil. Kerajaan bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada seluruh dunia bahawa Yang Amat Muhammad Tambun sudah pun diberi pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang Amat Muhammad Tambun wajib mengambil tindakan terhadap agensi luar. Jangan hanya mengambil tindakan terhadap mereka dalam negara saja. Kita tidak mahu dilihat sebagai jaguh kampung semata-mata. Betul. Dahulu Yang Amat Muhammad Tambun telah pun dihukum oleh mahkamah kerana kesalahan tersebut. Tetapi sekarang sudah bebas kerana telah diberikan pengampunan. Jangan dibiarkan sehingga dunia percaya seolah-olah Perdana Menteri Malaysia pengamal homoseksual tegar. Ini cerita lama. Kita harus bangkang. Saya minta Yang Amat Muhammad saman Agenzia Nova. Speaker, masa dah habis. Memang benar. UMNO memecat timbalan Presiden UMNO pada tahun 1998 kerana isu itu.
Tetapi sekarang apabila sudah pun diberikan pengampunan, UMNO sudah boleh menerima Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Tak menjadi masalah. Saya pun bersetuju dan kita ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Perintah tetap. Duduklah, dah setuju, duduklah. Perintah tetap. Dulu masa Pakatan Harapan tak ingat ke? Perintah tetap. Saya ucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang mengeluarkan kenyataan baru-baru ini untuk memecat mana-mana anggota kabinet yang menyalahgunakan kuasa atau yang disabitkan dengan kesalahan rasuah. Tetapi kenyataan ini juga mengelirukan rakyat serta dunia apabila terdapat media antarabangsa seperti Bloomberg yang menyiarkan laporan bertajuk Malaysia PM picks Graf tainted leader as one of his deputies. Perintah tetap. Okey, Larut. Ada sini. Sementara itu, perintah tetap. Sementara itu, perintah tetap. Larut, bagilah perintah tetap. Ya, perintah tetap. Beras, apa dia, Beras? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. 3 perkara. Perkara pertama ialah perkara 361. Hari ini kita sedang berbahas tentang rang undang-undang kumpulan. Yang kedua, yang betul ialah untuk mengucap terima kasih kepada semua ahli berhormat, termasuk dari pembangkang, yang memberi sokongan ataupun yang menyatakan undi percaya atau keabsahan itu tidak diperlukan. Bermakna mereka menerima kenyataan ada perubahan dan tanggungjawab yang saya pikul diberikan ruang untuk meneruskan tugas tanpa gangguan dari sudut mempertikai keabsahan. Beberapa ahli yang berhormat termasuk Arau, Pasir Mas bangkitkan mengapa dikemukakan usul. Mereka harus baca sendiri kenyataan paguh yang mencabar supaya disahkan keabsahan. Itu yang menyebabkan saya, walaupun Menteri Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang dan juga Peguam Negara, malah Yang di-Pertuan Agong sendiri telah menyatakan tidak ada keperluan kerana kenyataan majoriti itu jelas. Tapi saya memilih untuk tidak hanya melihat dari segi keperluan undang-undang atau perlembagaan, tetapi moral legitimacy supaya kita dapat perintah. Dan seperti mana disebut oleh Titi Wangsa, kita ada ruang untuk menumpukan perhatian setelah ada kestabilan politik, ada keabsahan, menumpukan perhatian untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Dan insya-Allah itu akan saya lakukan. Tapi izinkan saya mengulangi penghargaan kepada rakan-rakan yang memberikan ruang kepada saya untuk meneruskan tanggungjawab ini. Dan seperti mana biasa yang didengar di belah sini, di belah sana, kita tahu ini taklif wala tashrif. Ini pertanggungjawaban, bukan keistimewaan. Kita memikul tanggungjawab ini dalam keadaan ekonomi yang getir, soal perpaduan yang dibangkitkan, dan oleh demikian memerlukan seluruh tenaga, dan saya hargai teguran yang disampaikan. Walaupun kadang-kadang bunyinya pedas, tapi saya duduk dan mendengar seluruh pandangan dan teguran yang disampaikan, sama ada rakan-rakan di sebelah sini juga di sebelah sana. Cuma ada kadang-kadang mengikut Shakespeare, dia kata, a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Jadi kita kena sabar kerana tidak semua kenyataan-kenyataan itu bertanggungjawab. Ya. Saya bagi contoh umpamanya Ketua Pembangkang Larut yang bekerja selama hampir 25 tahun mencerca, memfitnah, konspirasi, menyerang pribadi, menimbulkan fitnah dan diteruskan dengan cara yang lebih licik. Saya tidak akan ulas perkara itu yang Tuan Yang di-Pertua, kerana tentunya dia belum dapat tarbiyah daripada marang
yang pernah menulis, dan saya ucapkan jazakallah khairan pada Marang, menulis tentang Qazaf. Ya, saya syorkan buku itu juga dibaca oleh Ketua Pembangkang. Dan bila baca Al-Quran, terutama bagi kita yang tidak terdidik di sekolah agama atau sekolah Arab, bacalah dengan betul. Wallahu khairul makirin. Jadi biar betul sikit. Baik. Dibangkitkan juga tentang pengampunan. Saya harap ahli-ahli yang berhormat di Kelantan khususnya boleh mohon mengadap Bahawa Duli Maha Mulia Sultan Muhammad kelima yang kepada ketika itu menjadi Janda Pertuan Agong. Dan ini perlu saya jelaskan, bila keabsahan itu juga moral legitimacy untuk menjelaskan. Saya tidak memohon pengampunan kerana saya dihukum. Make it clear on the record di Hansard. Ya. Kita bantah penghakiman yang melanggar prinsip hukum, mengada-ngadakan, termasuk dalam kes pertama, membuat pertuduhan peristiwa berlaku di bangunan yang belum ada dan memaksa orang menjadi saksi ataupun mengambil siasatan sebelum pun laporan polis dibuat. Saya mohon maaf yang betul menyebut perkara ini kerana soal pengampunan itu penting. Yang mengambil inisiatif itu ialah Yang Pertuan Agong ketika itu. Dia menelpon saya. Dan ini saya sebut secara umum. Semasa saya masih lagi di rehab center. Ya, ada yang akan mengkaitkan tentang menyebut nama Yang Pertuan Agong, Arau. Saya nak jelaskan di sini. Saya sebut ini fakta. Menelpon saya dan menyatakan, Anwar, saya akan berikan pengampunan penuh kerana saya ikuti perkembangan trial saudara. Clear travesty of justice. Saya quote ini. Phrase yang digunakan oleh Yang Pertuan Agong ialah travesty of justice. Pelanggaran prinsip keadilan. Dan oleh demikian, saya akan memberi pengampunan penuh sesegera mungkin. Yang Perdana Menteri pada ketika itu menangguh sehingga 10 hari. Jadi kalau orang menggunakan, dia jelas, dia bebas. Tuan Yang Di-Pertua, kerana pengampunan. usul. Ya. Saya akan sampai ke situ. Tentang kewangan. Dalam 1 minit. Ya. Saya tahu kenyataan ini pedih bagi saudara. Kerana ini kenyataan yang dimainkan. Tetapi percayalah. Ya, saya hanya ambil 2 minit lagi untuk menjelaskan perkara ini. Kerana kebaikan. Saya tidak menafikan Yang Berhormat tidak tergolong begitu. Tapi rakan-rakan saya terutama senior dalam PAS. Begitu berjasa kerana mereka turun ke bawah. Menerangkan prinsip ini. Tidak Yang Berhormat yang lain. Ya, ramai. Dan saya tidak pernah menafikan sumbangan khidmat mereka. Yang tidak melayani fitnah dan menganggap ini konspirasi yang juga melibatkan Larut. Jadi itulah sebabnya maka pengampunan dibuat. Yang Di-Pertua, kita ada perbezaan jalur politik. Tentunya. Dan pembentukan kerajaan perpaduan ini juga menimbulkan sedikit pertikaian. Tetapi sudah dilakukan keabsahan. Kota Baru pertikaian Soal Dombor. Yang Di-Pertua tahu Convention Parlimen, usul daripada kerajaan. Kalau tidak disetujui, dibangkang dengan suara. Itu tidak berlaku. Kalau belum puas hati, diminta belah bagi. Itu juga tidak berlaku. Jadi kita move on lah. Jadi saya ucap terima kasih kerana ramai yang mengatakan move on. Dan saya tidak berhajat sama sekali Kota Baru untuk bangkitkan lagi isu ini. Saya nak tumpu perhatian, betulkan kepincangan dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan, elakkan daripada penyalahgunaan kuasa dan rasuah, dan supaya hoi ya hoi itu bukan saja melibatkan orang di sini tetapi juga di sana. Kerana di sana juga pernah menjadi menteri, pernah jadi Perdana Menteri dan pernah meluluskan kontrak-kontrak kepada anak menantu mereka. Saya tidak mau pilih kasih. Permintaan saya kepada agensi penguatkuasaan termasuk SPRM, boleh tanya Ketua SPRM, Peguam Negara dan pihak PDRM. Saya kata, saudara, you are dealing with the new Prime Minister. I mean what I say.
Saya nak bersihkan negara ini daripada rasuah dan juga kuasa. Dalam isu usul ini, tumpuan kita dengan kestabilan politik yang dikatakan umpamanya tidak ada yang dilakukan dalam beberapa minggu ini semata-mata kerana politik. Saya nak beritahu bahawa pertamanya isu yang dibangkitkan untuk keabsahan ini adalah untuk memungkinkan kita memperoleh keyakinan dan mengurus ekonomi. Tapi untuk itu, kerana dipertikaikan soal sama ada kita tetap pertahankan prinsip perlembagaan, soal Islam, agama persekutuan dan penghayatannya, agama bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dengan pengecualian beberapa peruntukan untuk Sarawak yang memberikan ruang untuk bahasa Inggeris mengikut perjanjian MA 63, hak kesemuanya orang Melayu dan Bumiputera, dan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Hal itu saya ingin tegaskan tidak mungkin dipertikaikan oleh kerajaan perpaduan ini. Bedanya ialah usaha saya untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka sebagai warga negara. Keduanya melibatkan institusi. Orang tidak melabur. Sebab apa? Sebab dia tidak yakin badan kehakiman atau penguasaan itu telus dan bebas. Mengapa dalam litigation, kes-kes melibatkan syarikat-syarikat besar selama ini, mereka pergi ke Singapura dan sebelumnya di Hong Kong dan tidak di mahkamah-mahkamah kita. Dari sebab itu, saya sampaikan kepada Ketua Hakim Negara, selaku Perdana Menteri, saya tidak akan campur urusan badan kehakiman dan mereka jalankan dengan bebas dan telus dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya kepada perlembagaan dan rakyat dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya mereka mengadakan apa-apa tindakan yang melanggar terselit. Yang ketiga yang kita tumpukan adalah soal menangani isu kos sara hidup. Kita boleh bicara di sini dengan allowance yang ditetapkan. Tetapi percayalah, umumnya negara kita, terutama orang Melayu dan Bumiputera, masih dalam kategori miskin. Di semenanjung tanah Melayu, majoriti besar masih orang miskin. Walaupun kita bicara dengan hebat dan mendegar-degar tentang ketuhanan Melayu dan kemuliaan bangsa dengan pelbagai dasar. Tetapi setelah lebih 6 dekad merdeka, majoriti orang Melayu miskin. Dari para rakan-rakan saya yang pelbagai kaum dan agama, saya menyatakan bahawa pentadbiran ini tidak akan tolak ansur untuk pertahankan kepentingan majoriti yang kebetulan adalah orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Cuma orang-orang yang terpinggir dan miskin, sama ada orang asli atau masyarakat India, di semenanjung tanah Melayu ini majoriti yang paling miskin adalah Melayu. Tapi di kalangan orang asli dan masyarakat India adalah di kalangan termiskin yang tercatat. Dan saya akan lakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat itu akan dibantu.